Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan membentangkan tajuk 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya iaitu Wan Aludin Huzri bin Wan Abdul Rahman Huzri, dan kemudiannya sahabat saya Syahrizal bin Azman, Ehsan bin Abdul Khalid dan juga Amir Nur Hakim bin Mustafa. Okey, pada permulaan ini saya akan mendefinisikan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ini adalah panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan ataupun rakyat. Perlembagaan persekutuan adalah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara. Ia juga merupakan satu set peraturan tentang hak kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Okey, terdapat beberapa perkara yang perlu saya jelaskan mengenai perlembagaan persekutuan. Iaitu yang pertama, Perlembagaan Persekutuan adalah satu dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Ia secara umumnya menjadi sumber rujukanlah kepada kita dalam menjadi panduanlah dalam pembangunan negara. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang perlembagaan persekutuan, terdapat 3 institusi pentadbiran negara iaitu yang pertama adalah Badan Perundangan, yang kedua Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Dan ketiga-tiga ini telah ditetapkan skop dan had bidang kuasa masing-masing. Yang ketiga adalah sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial, yang mana ia terkandung pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dan yang keempat ialah sering kita tahu bahawa perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing, sehingga ia mendatangkan cabaran, bahkan juga ia kadang-kadang mencetuskan perbezaan dan percanggahan. Okey, seterusnya dalam konteks Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah satu dokumen bertulis yang menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Ia juga merupakan satu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan juga direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu, bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan ini mengambil kira kepentingan dan kemaslahatan semua komuniti yang kita tahu di Malaysia ini terdapat pelbagai bangsa, iaitu kita hidup dalam keadaan majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu di antaranya Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Ia juga telah diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita dapat lihat dalam 15 perkara ini terdapat 15 bahagian dan juga 183 perkara. Seterusnya, perjanjian ini telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi negeri-negeri. Okey, seterusnya kita perlu lihat tentang ketertinggian perlembagaan persekutuan. Seperti yang kita maklum, perlembagaan persekutuan adalah satu undang-undang tertinggi di Malaysia. Kalau kita lihat, di Malaysia tidak ada satu institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat, ketiga badan kerajaan iaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif dan juga YDPA yang di Pertuan Agong juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Tidak terlepas siapa-siapa pun di atas undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kuasa perundangan dan kehakiman iaitu mahkamah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan.
Kalau kita tengok pada poin ini, undang-undang persekutuan atau undang-undang persekutuan atau negeri mengenai suatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat dalam perkara 4/1, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan, dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawan atau bercanggah dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. Okey, seterusnya kita lihat latar belakang sejarah perlembagaan Malaysia. Sebelum termaktubnya perlembagaan persekutuan, kita ada beberapa undang-undang yang datang sebelum perlembagaan persekutuan. Iaitu yang pertama adalah undang-undang sebelum ada dengan penjajah. Yang kedua adalah daripada Malayan Union 1946. Kemudian datangnya Persekutuan Tanah Melayu atas ketidakpuasan hati terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh Malayan Union. Kemudian terdapat kerjasama etnik siasi. Siasi iaitu pilihan raya. Yang kelima adalah Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red. Seterusnya jawatan kuasa kerja, dan akhir sekali pengisytiharan perlembagaan. Okey, undang-undang yang datang sebelum undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Yang pertama, terdapatnya Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu, Majalah Ahkam Johor, Ahkam Syariah Johor membuktikan telah wujud satu sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Iaitu kalau kita lihat semua ini datangnya sebelum kedatangan penjajah British. Yang kedua adalah Islamic Law. Yang ni antara undang-undang yang terdapat sebelum kedatangan British. Seterusnya adalah semasa pentadbiran British, dua buah negeri iaitu telah membuat perlembagaan iaitu negeri Johor dan juga negeri Terengganu. Masing-masing pada 1895 dan juga 1990. Seterusnya kita lihat pula pada Malayan Union 1946. Yang pertama adalah semua negeri Melayu kecuali Singapura telah disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Yang kedua adalah Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. Yang ketiga, kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Kemudian hak kerakyatan yang sama, hak sama rata lah bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union ini telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa yang lahir di Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Kemudian bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kerja ditubuhkan pada 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Kemudian jawatan ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang Melayu. British telah menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ciri-ciri penting perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Yang pertama adalah kerajaan persekutuan mestilah diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Yang kedua adalah Sultan-Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuklah Pulau Pinang dan Melaka. Singapura pula kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Yang seterusnya adalah orang Melayu diberikan hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan, iaitu
mestilah lahir dan telah bermastautin di tanah Melayu, iaitu umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Melayu. Yang seterusnya adalah Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officer. Okey, seterusnya kerjasama ke arah kemerdekaan. Yang pertama, Pertubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat, iaitu Communities License Committee pada tahun 1945, CLC, yang terdiri daripada pelbagai etnik, telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan juga ekonomi. Yang kedua adalah jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas, iaitu special position untuk orang Melayu serta dasar pendidikan. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang menganggotai jawatan kuasa ini ialah yang pertama adalah Datuk Wan Jaafar, yang kedua Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, EEC Turai Singam. Okey, seterusnya Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu, memberi implikasi yang cukup besar pada integrasi etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan juga bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya. Okey, seterusnya berkaitan dengan Suruhanjaya Red. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Suruhanjaya Red merupakan satu Suruhanjaya bebas yang penubuhannya yang telah diperkenankan oleh Baginda Ratu dan juga Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Yang kedua, ahli-ahli yang terlibat dalam kerangka Suruhanjaya Red, yang pertama adalah Hakim Abdul Hamid, yang kedua Sir William Meikle, yang ketiga adalah Sir Ivor Jenning, Hakim B. Malik dan juga Lord William Lake.